Hai semua, kita sambung pelajaran melalui pembacaan buku teks ya, untuk tajuk Alkali dalam Kimia KSSM tingkatan 4. Okay, dalam ayat pertama, perenggan di bawah tajuk Alkali diterangkan tentang maksud base. Kita biasa dengar base dan alkali. Adakah mereka benda yang sama atau yang berbeza? Ya? Penerangan base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Bertindak balas dengan asid, hasilnya ada dua sahaja, iaitu garam dan air. Apakah contoh base? Jadi sini ialah contoh base. Contoh base ialah oksida logam dan hidroksida logam. Bagi contoh nama, magnesium oksida. Ni, oksida logam ni boleh jadi magnesium oksida, oksida logam. Ya? Dan kalsium hidroksida. Yang ini ialah contoh bagi hidroksida logam. Dua-dua ni adalah base kerana bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Bagi contoh sini, magnesium oksida sejenis base bertindak balas dengan asid menghasilkan magnesium sulfat. Yang ini ialah garam lah. Ya. Dan air. Kalsium hidroksida bertindak balas dengan asid. Ini ialah sejenis base bertindak balas dengan asid menghasilkan kalsium nitrat dengan air. Jadi kalsium hidroksida ialah sejenis base. Apa dia base? Cuba kita tengok sini. Magnesium dan hidrogen klorida bertindak balas menghasilkan garam hidrogen gas. Adakah magnesium satu base? Berdasarkan ayat ini, adakah ia satu base? Tidaklah kan? Sebab base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Jadi kat sini dia tak ada air, dia ada gas hidrogen. Jadi ini ialah bukan base kerana tidak menghasilkan air. Kita dah tahu maksud base, dah tahu contoh-contoh base. Base yang larut dalam air. Mana base yang larut dalam air disebut alkali. Jadi ada base yang larut, ada base yang tak larut. Base yang larut kita panggil alkali. Dia bagi contoh sini, apakah base yang larut dalam air? Kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Jadi kamu kena tahu dua contoh. Mereka berdua ni base, tetapi disebabkan oleh sifat boleh larut dalam air, kita bagi pula nama khusus untuk dia, iaitu alkali. Apabila pelet natrium hidroksida dilarutkan dalam air, ion natrium dan ion hidroksida yang boleh bergerak bebas di dalam air dihasilkan. Jadi dalam ni dia tunjuk, ini pelet, ya, macam biji-biji lah, ya. Natrium hidroksida, sebab tu dalam bentuk pepejal dia rapat-rapat lah, ya, ada daya tarikan elektrostatik. Tetapi bila kita letak air, kita tengok ion natrium berpisah daripada ion hidroksida. Jadi kalau kita buat persamaan dalam air, natrium hidroksida ni nanti dalam air dia akan jadi ion natrium dengan ion hidroksida. Daripada ini kita boleh definisikan alkali. Definisi alkali. Alkali ialah bahan kimia yang mengayon. Yang mengayon tu macam bercerai, yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Apakah yang berlaku kepada molekul amonia apabila gas amonia dilarutkan di dalam air? Mengapa amonia ekosentrasa merupakan satu alkali? Jadi ini amonia pula. Tadi kita tengok contoh alkali tadi, natrium hidroksida dengan kalium hidroksida. Jadi ini sejenis alkali lain iaitu amonia. Gas amonia bila masuk dalam air, atom hidrogen yang ini akan bergabung dengan molekul amonia, ya, menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Jadi ini menjawab kenapa amonia aqueous yang terhasil merupakan satu alkali, sebab daripada definisi alkali,
bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidroksida. Nampak sini ada ion hidroksida? Jadi kerana bila dia dilarutkan dalam air, dia menghasilkan ion hidroksida, maka kita panggil amonia ini ialah sejenis alkali. Ya. Jadi dengan melarutkan gas amonia dalam air, amonia aqueous terhasil. Amonia aqueous ialah satu alkali kerana molekul amonia mengalami pengayonan separa untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, kita tengok soalan contoh SPM tahun 2005. Cikgu ambil soalan ni daripada modul ChemQuest Cikgu Adura. Di antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang alkali? Tadi kita dah tengok tentang alkali. Jadi kita tengok A, tidak mengkakis. B, base yang larut dalam air. C, nilai pH yang rendah. D, alkali yang mempunyai kadar pengayonan yang tinggi. Jadi yang paling tepat ialah B lah, ya. Sebab kita dah tengok tadi definisi alkali, iaitu bahan yang larut dalam air menghasilkan ion hidroksida. Jadi base ni adalah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Jadi ada dua jenis ya dalam base ni, satu yang larut dalam air, satu yang tidak larut dalam air. Yang larut dalam air kita panggil alkali. Okey, soalan seterusnya tahun 2015, soalan nombor 10, bahan manakah adalah satu alkali? Ingat lagi apa alkali? Alkali ialah base yang larut dalam air. Base ni ada yang oksida logam, ada yang hidroksida logam. Jadi kalau kita tengok ni semua, ini oksida logam, hidroksida logam, hidroksida logam. Tapi ingat tak, ada dua jenis base yang larut dalam air yang kita diberitahu, iaitu kalium hidroksida. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, tahun 2007, soalan nombor 10. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang semua base? Ini termasuklah base yang tidak larut dalam air, ya. Bertindak balas dengan asid. Dia nak yang manakah benar, kan? Jadi memanglah semua base bertindak balas dengan asid. Ya. Larut dalam air tak, adalah base yang tidak larut dalam air. Mengandungi ion hidroksida, ada base yang tidak mengandungi ion hidroksida, iaitu logam oksida. Mempunyai sifat alkali, ada base yang tidak mempunyai sifat alkali. Sebab alkali ialah base yang larut dalam air. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Bye.